السلام عليكم. أعوذ Waalaikumsalam بالله من warahmatullahi الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد wabarakatuh. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله، اللهم يا الله، اللهم افتح علينا، اللهم افتح علينا، اللهم افتح علينا حكمتك ويسر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله، اللهم نور قلوبنا يا الله بنور هدايتك، كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Okay. Alhamdulillah dapat lagi kita sama-sama dalam ruangan ini. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada muka surat 236 bab ke-35 atas tajuk ketawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok ketawa Nabi macam mana, ketawa kita macam mana. Malu sendiri rasa. Itulah. Okey, kita boleh mulakan. Pembaca kita Tuan Faizah. Okay, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Okey, kita masuk kepada bab baru, bab ke-35 bawah tajuk ketawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 236 Okey. Ketawanya hanyalah senyuman. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Kana fi saqi Rasulillah. Kana fi saqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hamushatun wa kana la yadhaku illa tabassuman wa kuntu idza nazartu ilaihi faqultu aqhal al-'ainain wa laysa bi aqhala. betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecil, tidak gemuk dan ketawanya tidaklah lebih daripada hanya senyuman. Bila mana daku menemuinya, kata Jabir radhiyallahu anhu, daku pernah memikirkan bahawa baginda menggunakan celak ke matanya, tetapi sebenarnya baginda tidak mencalitkan apa-apa celak ke matanya. Catatan. Tepian kelopak matanya mempunyai warna celak yang semula jadi. Maka dengan sebab itulah matanya nampak seolah-olah dicelakkan. Info terbaru Banyak senyuman, sebanyak senyum. Abdullah ibnul Haris radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Ma ra'aitu ahadan akthara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak melihat seseorang yang terlebih banyak senyum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Catatan. Ini bermaksud bahawa telah menjadi kebiasaan baginda sallallahu alaihi wasallam senyum daripada ketawa. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam منذ aslamtu wala ra'ani illa dhahika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghalangiku daripada mengikuti majlisnya setelah keislamanku, dan bila mana baginda melihatku, baginda pernah ketawa atau sebagaimana dinyatakan di dalam hadis yang lain, baginda tersenyum. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu awwala rajulin yadkhulul jannata wa akhira rajulin yakhruju minan nar.
يؤتي بالرجل يوم القيامة فيقال أعرضوا عليه صغار ذنوبه ويح ويحف عنه كبارها فيقال له عملت يوم كذا كذا وكذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة فيقول إن لي ذنوبا لا أراها ها هنا. قال أبو ذر فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya aku mengetahui orang yang pertama sekali akan masuk ke dalam syurga dan orang yang paling akhir keluar daripadanya. Pada hari kiamat akan dihadapkan seseorang, maka diperintahkan malaikat supaya memperlihatkan dosa-dosa kecil orang itu dan menyembunyikan dosa-dosanya yang besar. Malaikat pun berkata kepada orang itu, engkau telah melakukan itu dan ini pada hari sekian. Orang itu mengiyakan apa yang dikatakan malaikat itu kepadanya. Tambahan pula, ia merasa bimbang akan dosa-dosa besarnya. Allah pun memerintahkan malaikat supaya memberikan kepadanya kebaikan untuk menggantikan segala kejahatan yang pernah dilakukannya. Lantaran itu, orang itu pun berkata, sesungguhnya aku masih mempunyai dosa yang tidak diperlihatkan lagi. Abu Zar berkata, maka aku telah terlihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa sehingga menampakkan gigi gerahamnya. Maksudnya memang Allah memang sembunyikan dosa besar kita ke Ustazah. Kalau ingat dalam hadis ni lah kan. Oh, itulah yang dia menyembunyikan aib kita tu kan. Kita ada sebut selalu minta Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'arifu akhir ahli an-nar khuruja rajulun yakhruju minha zahfan fayuqalu lahu intaliq فأدخل الجنة قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم قال فيقال له تمنى قال فيتمنى فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا قال فيقول تسخر بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya aku mengetahui mengenai penghuni neraka yang terakhir keluar. Ia adalah seorang lelaki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Dikatakanlah kepada lelaki itu, masuklah kamu ke dalam syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu orang itu pun masuk ke dalam syurga. Beliau mendapati bahawa syurga itu telah penuh. Lalu dia pulang mengadu kepada Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya syurga itu telah penuh. Dikatakan kepada lelaki itu, adakah engkau masih ingat pada zaman engkau hidup di dalamnya? Beliau menjawab, ya. Dikatakan kepada lelaki itu, berangan-anganlah kamu. Orang itu pun mulalah berangan-angan mengenai syurga. Lalu dikatakan kepadanya, untuk kamu syurga yang luasnya 10 kali ganda dunia, sebagaimana yang engkau angankan. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, engkau memperolok-olokkan aku dan engkau adalah penguasa. Abdullah bin Mas'ud berkata,
Sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa, itu tersenyum sehingga menampakkan gigi gerahamnya. Ali bin Rabi'ah berkata, aku telah menyaksikan Ali radhiyallahu anhu menuntun tunggangan yang ditumpanginya. Apabila beliau meletakkan kakinya di atas pemijaknya, beliau berkata, Bismillah, dengan nama Allah. Apabila beliau telah duduk di atas tunggangannya itu dengan tenang, beliau membaca Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian dari itu, beliau berdoa, Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang mempermudahkan kenderaan ini, sedangkan kami tidak berupaya, dan kepada Tuhan kamilah kami akan kembali. Setelah beliau membaca Alhamdulillah, segala puji bagi Allah sebanyak 3 kali, dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar sebanyak 3 kali. Kemudian membaca Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Maha suci engkau. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Tiada yang berupaya untuk mengampuni dosa melainkan engkau. Kemudian Ali pun tertawa. Aku pun bertanya kepadanya, apakah yang menyebabkan kamu ketawa? Beliau menjawab, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan yang sedemikian itu. Aku telah bertanya kepadanya, apakah sebab baginda ketawa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Tuhan kamu suka apabila melihat para hambanya apabila dia berkata, Ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku. Dan ia tahu bahawa tiada seorang pun yang boleh mengampuni dosa-dosa melainkan dia. Ketawa kerana sesuatu kelucuan. Amir bin Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa bapanya Sa'ad memberitahunya. قال سعد لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قلت كيف كان ضحكه؟ قال كان رجل معه ترس وكان سعد راميا وكان الرجل يقول كان رجل معه ترس وكان سعد راميا وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته فنزع له سعد بسهم فلما رفع رأسه رماه يخطأ هذه منه يعني جبهته وانقلب الرجل وشال برجله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قلت من أي شيء ضحك؟ قال من فعله بالرجل. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa pada hari peperangan Khandaq sehingga giginya yang mulia nampak terselah. Amir radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau bertanya, mengapa baginda ketawa? Sa'ad lalu berkata bahawa seorang jahiliah sedang membawa perisai walaupun Sa'ad adalah seorang pemanah yang terulung. Si jahiliah tersebut melindungkan dirinya di sebalik perisai Dengan ini, kepalanya iaitu dahinya tersembunyi di sebalik perisai. Yakni, dia mahu melindungi dirinya daripada panahan Sa'ad. Sedangkan Sa'ad terkenal kerana kecekapan memanahnya. Apabila sahaja Sa'ad radhiyallahu anhu mengambil anak panah lalu meletakkannya ke busar dan menarik tegak sedia untuk dilepaskan. Ketika kepala si jahiliah itu terjenggul keluar daripada perisai, maka Sa'ad pun melepaskan anak panahnya lalu tepat kepada sasarannya. Serta merta dia jatuh dan kakinya terangkat. Peristiwa ini menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa.
Amir radhiyallahu anhu bertanya kepada bapanya, apakah suatu perkara khas yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa? Lalu berkata Sa'ad, kerana tingkah laku yang kutunjukkan. Catatan. Kerana syak bahawa baginda mungkin ketawa kerana mangsa tersebut terdedah bahagian sulitnya kerana kakinya terangkat. Maka Amir radhiyallahu anhu terpaksa bertanya sekali lagi soalan ini. Tetapi Sa'ad radhiyallahu anhu menerangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah ketawa kerana keadaan tersebut. Baginda ketawa kerana kepakaran Sa'ad memanah walaupun si jahiliah tersebut cekap melindungi dirinya di sebalik perisai tersebut. Penjelasan yang seperlunya. 1. Walaupun sering tenggelam di dalam pemikiran tafakur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalunya senyum untuk mengembirakan sahabat-sahabatnya yang tercinta dan setia. Hanya selintas senyuman di bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah cukup bagi sahabat bahawa perbuatan mereka diterima. Jikalau baginda terus-terusan tenggelam dengan kerisauan dan tafakurnya, maka sudah tentulah para sahabat memikirkan bahawa mereka tidak disenangi baginda dan tidak merasa selesa dengan kehadiran mereka. Jadi, baginda akan mengenepikan perasaan risau serta tafakurnya untuk menyambut mereka dengan senyuman manis. Lebih-lebih lagi, untuk menenangkan dan memperlihatkan keramah mesraan terhadap tetamu merupakan suatu ibadah. Senyuman hanyalah suatu gerakan untuk menenangkan wajah hanya dengan merenggangkan sedikit bibir sebagai pernyataan gembira. 2. Ketawa adalah suatu gerakan yang mewujudkan bunyi dari gerakan muka dan pipi yang terhasil daripadanya pernyataan gembira, ria atau lonjakan kesukaan dan sebagainya secara semula jadi. Ketawa menyebabkan giginya jelas kelihatan disebabkan berpisahnya dua bibir. Seorang itu dapat juga mendengar bunyi itu sendirian tanpa didengari oleh orang lain. Dibuktikan juga bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ketawa pada hal-hal mengenai keakhiratan. 3. Tetapi ketawa terbahak-bahak dan lama tidak dapat dibuktikan terhadapnya. 4. Solat tidak batal lantaran senyum, tetapi batal melalui ketawa yang memerlukan pengulangan semula wuduk dan solat. 5. Kenyataan hadis menyatakan bahawa ketawa yang berlebih-lebihan akan menghilangkan seri wajah dan mengeringkan hati. Semoga Allah mengurniakan kita rahmatnya agar dapat menuruti nasihat daripada hadis Nabi ini. Ustazah, saya kan dia kata kalau kita ketawa akan membatalkan sembahyang dan perlu berwuduk kembali. Nombor 4. Selalunya kita dengar batal solat, tapi tak pernah dengar orang cakap batal wuduk. So macam mana Ustazah? Dah lama buat ni, terang cakap. Saya pun tak pernah dengar lah kata wuduk tu batal. Solat dia batal. Ada pendapat lah kot di kalangan ulama. Mungkin lah. Kan. Ada pendapat yang kata wuduk sekali batal. Ada pendapat atas solat dia batal, wuduk tak batal. Dia kata solat tak batal. Dan senyum, tetapi batal melalui ketawa. Senyum tak batal. Senyum tak batal. Kalau dah ketawa terbahak-bahak tu, macam-macam berlaku lah. Kita tak sedar diri kita kan. Ketawa tu macam mengempal-ngempal tangan lah, pola, kan. Dia kata ketawa yang memerlukan pengulangan semula wuduk. Jadi lepas ni kita ikut je lah ya.
Tak, mungkin ketawa kuat-kuat tu kan mungkin terbuka ke rongga bawah ke kan, tak sedar. Ah, Hmm. iyalah. Hmm. Yang mana gripping dah tak ada terkencing pun ada. Mungkin kan, mana tahu ya Hmm. kan ketawa kuat sangat kan. Mungkin kita tak Aduh. sedar kan. Tak payahlah kalau ketawa Kuateri kuat. lah. Tak Kuateri. kuatlah semasa semayang nak ketawa lagu tu kot. Tak ni waktu berwuduk pun tak boleh lah kira lah ketawa. Kuat. Yalah. Waktu duduk kena concentrate lah kan. Kita nak pergi duduk tu ada now itu kan. Setiap pergerakan. Kalau wuduk tu rasanya sebab kita pun ada doa-doa kita kan. Jadi kita fokus kan. Fokus. Tapi kalau misalnya waktu kita solat, contohnya diganggu cucu. Dengan keletah dia yang melucukan, mungkin ketawa kita kan. Mungkin ketawa besar lah, kita tahulah solat kita terbatal, tapi wuduk perlu diulang. Macam contoh dalam video lah, selak kain atuk dia. Dia masuk dalam kain atuk dia, selak kat atuk. Habis nenek kat belakang dah terpaksa ketawa. Itu mustahil lah kan. Mustahil lah tu nak kekalkan solat tu. Saya nak tanya lagi satu kan. Masa siapa naik penerbangan kan. Sebelum penerbangan tu gerak kapal terbang kan, pesawat tu. Ada tak baca doa tu? Doa naik subhanallazi. Ada tak? Ada tak? Kalau saya Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Itu ada. Yang subhanallazi saralana tu tak ada. Baca Tapi di kan awal lagi daripada rumah ni. tapi kapal terbang Biman, kapal terbang Bangladesh without fail. Sebelum penerbangan mesti baca. Arab Saudi pun ada kat Emun. Arab Saudi ada. Kan? Arab Saudi pun baca lah. Dia mesti baca kan? Yang tu kan. Tapi kita mas tak buat kot. Buat kalau nak Emirates umrah tu buat lah. Pergi umrah tu buat lah. Umrah haji dia buat lah. Waktu biasa tak ada. Kalau waktu biasa bergantung pada pilot. Kalau ada pilot yang beriman sikit, dia baca doa. Saya pernah pergi ke Terengganu, pilot baca. Saya pernah dengar. Tapi masa Emirates sekali saya dengar dia baca doa. Tapi itu memang perjalanan jauh lah. KL Dubai kan. Jadi memang saya dengar sekali dia baca, selepas tu tak ada lagi. Tapi Emirates juga daripada Sudan, Khartoum ke Dubai dia baca. Cik Timah pergi Sabah tu dia baca tak Cik Timah? Pilot tak baca? Mana Cik Timah? Sora tak buka Cik Timah. Alah sebab ni China, India. Mungkin pilot itu. Pilot itu. Pilot dia tu lah. Depend the pilot lah. Kadang-kadang dia ada pasang tip saja kan. Ya. Dia tak buat, kita buat lah. InsyaAllah. Tadi Ustazah baca tadi apa tadi? Tadi saya dengar tadi. Selain daripada Inna Rabbi laghafurur rahim. Tapi subhanallazi saharalana ni biasa lah kan. Biasa orang buat kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallazi sakhara lana Biman memang dia buat lah. Tak pergi umrah pun, pergi melawat pun. Saya pergi. Tapi Kamon, Ustazah kata, apa nama? Kita orang naik trip bus lah kan. Dia kata subhanallazi sakhara lana hadza tu bukannya niat sebenar kita. Niat sebenar kita adalah yang selepas tu. Engkaulah sahabatku yang akan melindungiku. Yang itu yang doa sebenarnya. Itu jangan ditinggalkan, dia kata. Ya. Tapi itu kita memuji Allah lah kan dengan kelebihan yang diberi kita perjalanan. Tapi yang sebenarnya yang kita berharapkan Allah jadi sahabat kita sepanjang perjalanan, jaga kita, harta kita. Itu dia kata doa yang sebenarnya. Yang hujung tu tak baca. Yang hujung tu. Yang kita selalu baca dalam tu lah. Kata orang nak pergi Mekah ke, kita buat doa tu kan.
Anta sahibu fis safar. Betul Anta tu. sahibu fis safar. Itulah. Itu sebenarnya kan sebenarnya subhanallah. Itu sebenar dia kata intipati kepada doa musafir. Yalah. Lepas ni kita buat. Okey. Cik Mun, Dah tahu buat. Cik Mun. Ya. Kita hari tu kan masa Ustazah tak ada, kita baca buku bersama Faizah tu baca pasal wuduk tu, boleh tak kita bincang lagi sekali yang mengatakan bahawa Rasulullah meminum baki air wuduk tu? Ya, betul. Boleh buka tak yang tu kita baca, nak minta penerangan Ustazah. Jadi yang saya fahamkan baki air wuduk tu baki air yang belum digunakan tu dia minum, bukan baki yang dia basuh pada anggota tu. Pada anggota dia pada tempat tangan dia. Ya. Masa tu Ustazah tak ada. Itu dipanggil ada. apa? Yang Yang sudah terpakai kan? kan? Kalau yang Yang dia tu- dibasuh tangan tu semua tu mana air yang dah dipakai. Itulah mustakmal dia jadi lah. makruh, dia jadi makruh untuk air mustakmal lah kan? minum. Mana air lebihan lah kot tu. Air dia. lebihan pula. Air lebihan daripada bekas Maksudnya air yang belum digunakan, belum beruduk tu lah, air yang baki dalam bekas tu kan. Nabi kan Air guna lebihan dalam bekas yang dalam air bekas itu. tu. Air lebih daripada dalam bekas tu. Ya. bukannya air yang di tapak telangan dia tu. Kan? Ya. Air bekas yang dalam takungan yang diambil untuk uduk tu lah. Kan? Ialah Dia bakinya. ada uduk, bekas air bekas tu tak kotor lah kan. Takkan dia basuh tangan dalam tu, dia cedok air tu buat kat luar basuh tangan kan. Ya, air tu boleh minum lah kan. Tu. Itu yang dia minum. Betul. Betul. Saya kata mana lebihan lah. Bukan air bekas. Bukan air pada dari muka dia ke atau telapak tangan dia ke yang dia minum. Air lebihan pula. Kalau ikut kalau saya punya pahaman dia tu lah. Ialah. Ya, betul Haji Som. Betul lah macam tu. Kan Haji Som, betul? Ya. Ya. Ya betul ya Haji Som, macam tu kan sepatutnya kan. Ya, insyaAllah kan macam tu. Nak tanya Ustazah lah kalau kita nak dapat penerangan lebih lagi. Kalau tak dapat, tak nampak pula dalam catatan yang lain. Dia Belum ada. Dia jelaskan tentang tu lah, tentang air lebihan tu. Air mana air lebih daripada ada yang ada kat tangan dia ke ataupun air yang lebihan daripada bekas yang ditakung ni lah. Betul. Saya belum dapat lagi catatan mana tahu nanti saya kalau kita dapat kita catatkan, kita keluarkan, kita selitkan lah. Tak kira kalangan kita pun kalau tahu kan, kalau terjumpa bacaan. Cik Mun, hari tu ada dengar satu kepanggil ceramah lah dalam pasal uduk lah. Dia pun kata macam yang kita faham tu bahawa air baki yang belum digunakan tu, kalau air pada anggota kita tu kita minum dia jadi makruh. Yalah mustakmal. Mustakmal kan. Ustazah, ni untuk rujukan Ustazah muka surat 222 perenggan paling atas. Yang 222 al-baki air wuduk ni. Untuk Ustazah nak untuk Ustazah nak buat catatan, Ustazah rujuk balik muka surat 2 atau 22. 222. Catatan. No, sebelum tu. Dalam perenggan paling atas sekali. Paling atas sekali. Yang kufah dibawakan kepadanya sebekas air dalam bekas tanah. Okey. Dengan segenggam air itu, beliau pun berkumur-kumur, memasukkan air ke hidungnya, kemudian menundukkan tangannya yang basah ke muka, tangan dan kepala. Okey, selesai. Beliau minum sedikit air dengan keadaan berdiri lalu berkata, inilah air wuduk seorang itu yang telah berwuduk dengannya. Dah kulihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan sedemikian itu. Dan catatan? Perbuatan ini dikatakan wuduk dengan maknanya yang umum, tidak mengikut makna secara tepat, yang mungkin diterjemahkan sebagai masah, yakni menyapukan tangan yang basah ke seluruh tubuh. Kerana
Cara ini menggunakan air yang sedikit. Di dalam Hmm. hadis yang lain disebutkan juga bahawa tangan dan kaki dibasuh. Jika inilah keadaannya, maka air yang digunakan tentulah banyak dan dikatakan wuduk yang baharu telah dibuat. Minum. Ini hari itu macam banyak yang menimbulkan kekeliruan lah di kalangan kita Ustazah. Minggu Tu yang lepas. bawah tu, perangai bawah tu. Baki air. Minum baki air wuduk. Nampak? Baki air wuduk. Dari Bahkan sini macam bagi Kak Mon jelas. Air wuduk tu bertakung. Kan? Kemudian dia Dia ambil, baki dia. dia ambil tahu kat tangan memanglah kan. Dia ambil tahu dia kumur-kumur, masa dia kumur boleh lagi sapu muka, sapu semua. Baki boleh sapu lagi tangan gitu-gitu. Jadi baki air. Jadi kalau ikut pandangan saya, baki air yang dia bertakung tu. Baki air yang di dalam takungan dia yang diminum. Selepas selesai wuduk dia tu. Dia minum. Mana tadi dia ambil segenggam, dia kumur dan masuk hidung, dengan tu juga diteruskan basuh muka, basuh tangan. Ya. Mana satu genggam tu lah kan? Dan Yes. baki dan bekas tu yang dia minum. Dia minum. Kalau kita tengok kan dia orang wuduk macam ni kan. Dia mulut, Sekali kan. sekali jalan masuk. dari bawah. Dia kumur-kumur dia terus ke hidung, terus ke kepala, terus ke dia ada baki, terus tangan. Macam tu. Sekali gap yang wajib, anggota wajib. Yalah. Kita ni mewah. Alhamdulillah, syukur. Ada air banyak, boleh basuh satu-satu. Okey, jom kita masuk bab baru. Okey. Bab ke-36. Gurauan dan jenaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Catatan. Terbukti adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergurau senda dan pada ketika yang sama juga dicatatkan di dalam Tirmizi melalui riwayat Ibnu Abbas betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan kelakar yang menimbulkan ketawa terbahak-bahak. Okey. Macam mana dengan Raja Lawak? Tak payah tengoklah Raja Lawak tu. Tak payah. Tu saya ceritalah. Setengah Ustaz arwah Ustaz Datuk Khalid. Ustaz Datuk Khalid yang meninggal kat Madinah hari itu kan. Tahun lepas. Ustaz saya kat sana dululah. Dan sampai dia meninggal lah. Saya solo dia lah. Dia kata Raja Lawak haram totally. Sebab mengelalaikan. Lawak bodoh lah. Tak ada Totally dia mesej. kata Apa haram. mesej yang dia nak bagi tak tahu. Tak ada mesej. Tak ada mesej. Mesej dia lupa. Kadang-kadang kita malu yang tengok. Saya tak tengok, saya malu. Mula-mula dulu tengok. Tak tahulah. Hang tanya aku pun tak tahu sebab yang tak tengok pun. Tak tengok, malu. Tak tahu tak boleh cerita. Dengan pakaiannya. Dia tak memperbodohkan diri sendiri. Yang lelaki pakai pelik-pelik kan. Tapi semua tu orang Islam tu semua tu yang tengok. Orang Islam yang apa semua. Tapi creating all the hiburan ni kalau nak tengok memang betul lah. Dia kata kita kalau kadang-kadang kita kata kita tak nak tengok sebab just lepas kita je lah kan. Tapi kita tak ada bagi komen atau kita tak berani nak menyuarakan sesuatu untuk melarang ke atau menegur ke, ada tak? Tak ada kan? Tak ada. Berterusan. Even TV3 berterusan. Lawak lah, nyanyian lah, extravaganza lah, tak apa-apa lagi lah. Saya pun tak tahu lagi sekarang kalau tanya saya tak tengok lagi lah. Tak tahu, tak tengok pun. Tapi kalau kita tengok dalam TV3 tu sendiri kan, adanya unit agama kan. Tak boleh ke unit agama tu nasihatkan? Unit hiburan, jangan keterlaluan. Tak payah dah pergi jauh-jauh kan. Dalam tu dah ada ustaz. Ustaz kriuk nasi nak kena jaga. Mungkin ada tapi itulah alasan dia orang nak, salah satu daripada nak bagi hiburan. Tapi kalau ustaz tegur pun dia orang tak kata apa. Salah satu hiburan, yang utama ialah income. Income kan. Itulah dia nak menarik berapa juta orang datang tu, dia orang dapat duit tau. Setiap satu program
kalau saya dipahamkan kalau satu program tu berapa ribu penonton kan. Macam tu lah dia dapat macam ni influencer kita semua ni kan. TikTok apa semua. Dia, Semua dapat duit. semua dapat duit pun. Jadi Semua berapa tu ada. Walaupun bodoh, kita kata bodoh. Tapi penonton ni ramai menonton tu yang bagi dia orang duit. Sebenarnya dia punya dia punya siri-siri tu, program-program TV tu dah dirangka oleh orang-orang yang bukan Islam seluruh dunia. Macam contohnya MasterChef kan, MasterChef Malaysia semua seluruh dunia. Macam Extravaganza seluruh dunia pergi ke 1 million apa dolar. Semua memang dia orang hanya konsep tu dia ubah sedikit saja arah kalau ke kita kita. tengok kalau kita tengok yang Indon punya memang tak ada sekatan. Memang tak ada sekatan. So Macam korang-korang yang Malaysia ni apa Malaysian Idol semua kan. Kalau yang Malaysia ni masih ada lagi, masih ada sekatan sikit-sikit kan. Masih tapi lagi. kadang-kadang sekarang Indonesia buat the Indonesian Idol bawa ke American Idol ke apa ke mengaji azan. Bagi iyalah betul lah, tapi saya rasa macam tak sesuai tempat tu. Memperolok-olokkan. Melaungkan azan tu, mengaji tu suara siap yang menonton tu semua. Bukanlah kita kena dia orang kafir, tapi yang nonton tu bukan Islam pun. Dia hanya nakkan suara, lunakan itu aja. Pengertiannya tak sampai pun. Tak sampai. Tak sampai kepada. Yang ada satu tu kan Putri Aryani tu kan. Putri Aryani tu. Dia baca apa? Quran ke? Dia baca apa ke? Yang dekat Putri Aryani tu dari kecil umur dia 4 tahun kat mak dia tengok. Kecil-kecil dia umur 4 tahun dulu mak dia kan bagi dia pakai seluar pendek dia tahu. Pakai seluar pendek t-shirt aja dia buta tahu. Dia buta. Dia buta tak nampak, tapi bila dia besar ni baru dia pakai tudung apa kan. Tapi kan you tengok Arab Saudi dah ambil dia sebagai anak angkat. Even Brunei pun ambil dia hari tu. Tapi tak jadi. Saya rasa Brunei nak ambil hari tak jadi. Brunei. Allah. Tapi jadi bergunakan dia kan. Kita tak nampak tau. Dia pergunakan itulah peralatan lah jadi peralatan. Kita pun tak boleh nak cakap lah apa-apa pun saya kata is a business lah. Income lah untuk income. Kalau kita cakap pun umpama anjing menyalak bukit, tak ada bendanya. Cuma orang kata sekadar nak lepaskan geram bila kita tengok kan, kita protes diri sikit-sikit macam tu je lah. Betul kan Allah kata kita nak protes cara apa, melarang dengan mulut, dengan tangan, dengan paling last sekali dengan hati lah, kebencian. Ya, benci. Kita benci tengok. Dah. Kita benci kita jangan tengok habis cerita. Itu je. Okey, jom kita sambung. Lemah-lemah iman kan. Lemahlah iman kita ni. Ya, dia dah kata siapa Hamka. Ya kan? Hamka ke? Kalau dia kata umat Islam ni kalau kita nak menganukan akidah mereka, dia sungguh sembah tokong, dia orang tak akan sembah. There's no one kan will bow to the tokong, tak ada. You tukar saja dia kata akidah mereka. Akidah tu pun bagaimana? Pemakaian mereka, pemakanan mereka. Itu saja dia cakap. Dapatlah kita tukar. Cara hidup. Cara hidup. Dari situ aja. Dia nak perlu. Dari situlah dia. Itu pun dah sukses. Itu dah sukses bagi mereka tau. Kan di Indonesia is totally success for them already kan. Tapi tak tahulah, saya baru-baru ni kan kata yang dijangka gempa bumi akan berlaku di Malaysia kan. Kita tak tahu jangka masa tu memang geologis semua dah rangka, tapi kita tak tahu masa. Bila masa tu semua Allah yang ketentuan kan. Tapi kalau 8 ni point hingga 9 point something dekat Sumatera, memang kita kena. Memang kita kena. Betul. Satu lagi ada tak ikuti satu ustaz ni. Ustaz apa nama? Ustaz Azani apa? Dia yang mengkaji Dajjal dengan Ya'juj semua ni. Rafa kan. So dia kan kaji dia yang terbaru kan, dia kata ada satu macam alat tu yang dia orang tengah buat alat tu, dia macam
ternak ke alat tu satu alat dia je boleh buat gegarkan Turki. Boleh gegarkan. Ya. So benda tu macam dihantarkan wave. Dia boleh control, dia boleh hantar macam tsunami. Benda tu macam tiang aja kan. Tapi dia guna kuasa teknologi dia orang. Ya, Dia konsep teknologi. That's why ah, sekarang ni Begitu dia orang tak hancur. berapa heboh. Tapi kalau you tengok daripada berita-berita macam luar negara kan, berita-berita sekarang ni di Morocco is Maghribi kan. Morocco makin teruk. Libya Ah, macam banjir kan. Libya, Morocco, even China. Tapi China dia banyak tutupkan dia punya tu pada dunia tau. Dia tak benarkan dia punya macam orang dia dengar cakap kau. Macam kita ni dapat sikit aja kita hebohkan. Dia orang Cina sana kalau heboh dia tangkap terus bunuh. Itu Kita yang tak dia orang berani. kata sama ada ini adalah konspirasi Dajjal akhir zaman. Mana sebab dia akan pergi satu tempat je. Maroko saja. Hari tu Turki kan, gempa bumi Turki saja, Turki saja. Maroko, Libya, macam tu juga yang dia orang kata ke Malaysia ni. Sebab Saya Indonesia ingat ustazah mengajar. Saya Ah. ingat lagi ustazah. Dia akan Dajjal pergi lah. satu tempat ke satu tempat sehingga tempat tu habis dia akan gerak ke tempat lain. Betul tak tapi ustazah? wallahu alam dengan izin Allah kan. Kalau katakanlah itu adalah rancangan mereka tapi dengan izin Allah berlaku kan. Tak tahulah Allah nak ambil umat dia yang beriman dulu kot. Ke seluruh Yalah. dunia berlaku apa ni kita kata orang Gempa susah nak bumi. dapat makan, gempa Ah. bumi. Negara Arab kebanyakannya susah Ya. kan. Yaman Dajjal, semua. kata Dajjal ni akhir zaman ni maknanya dia akan menolong tu lah. Kalau Orang yang tak susah tu lah. orang yang susah tu lah. Dia nampak lah siapa yang duk bantu dia orang kan. Itulah Amerika apa sana tu yang Dan duk bantu. manusia sekarang siapa yang bantu tu lah baik untuk dia. Siapa yang bantu tu lah mereka sokong. Betul tak? Dia bantu ni pun orang apa pula tengok juga. Dia tak kira asal dia keperluan untuk dia di dunia aja. Dia fikir di dunia. Itu yang kita khawatiri lah. Betul lah. Maknanya orang beriman di akhir zaman ni sentiasa dalam ketakutan. Inilah dia kan. Kita takut. Takut anak cucu. Takut Tak Mona Allah. ingatkanlah. Saya pun ingatkan diri saya juga. Saya selalu hantar mesej dekat keluarga saya pun. Anak-anak saya. Janganlah baca surah Kahfi tu hanya Jumaat. Baca je. Jangan baca saja. Kita Hari tadabbur. ini ayat 1 hingga 10. Baca tiap hari. Tiap hari. Jadikan dia macam satu benda yang kita kena buat. Kalau saya kamu kan dia kata bacalah suratul kahfi dia hari-hari biasa 1 hingga 10 dan pada hari Jumaat completekan semua sekali. Jadi 1 hingga 10 boleh hafal. InsyaAllah. 10 ayat je. Tak hafal pun tak apa. Saya bilang kan anak pegang buku. Baca. Pegang buku. Tapi 40 kali baca so diingatlah insyaAllah. Dia jawab Boleh situ je mak baik mak. Tapi buat tak buat kita tak tahu lagi. Tapi kita dah jalankan tugas kita sebagai seorang ahli keluarga beritahu keluarga kita. Beritahu keluarga kita. Penting sangat. Itu je. Boleh tolonglah. Jangan lupa. Macam tu kita cakap baik-baik lah. Dia pun terfikirlah kalau kita, anak-anak sekarang kan kalau kita cakap kuat-kuat pun dia kata susah. beletik. Tapi kalau kita cakap dengan lemah lembut dia merasa sayu tau. Dia merasa sayu tau. Itu saya perhatikan macam tu lah. Saya taruh dalam tu. Tengok. Taruh saja. Anak-anak sekarang ni nak cakap pun kena tengok waktu yang sesuai. Kita pula kena fikir aku mana lah. Zaman kita dulu mak kita nak cakap tak kira waktu bila pun kita kan patuh kan. Waktu kita ni tak sebab boleh kita lah. tak terdedah kepada yang lain. Betul lah. Masya Allah. Kita tak terdedah kepada yang lain. Duk ustaz lagi. Jadi apa tu? Bicara tu. Rafa tu kan. Dr. Rafa tu. Dr. Rafa tu. Tahun 2024 ni adalah satu tahun yang sangat selepas kita 100 tahun ya. Sangat sebab dah Mujtahid akan turun seorang mujahid lah. Mujahid akan muncul lah. Dan perkara-perkara macam-macam lah yang akan berlaku. Kita satu masa-masa tu akan ada satu summit ni macam
Conference. Satu himpunan lah. Conference level lah. Tempat satu keputusan yang sangat-sangat menakutkan dia kata. Sebab dia akan kontrol ni semua dunia ni. Ya, ya. Semua jadi Saya akan dapat tadi yang dia buat satu alat tu dekat mana, ada 2 tempat dia buat. Itulah saya kata, kalau macam-macam cara ada cita-cita dulu tu, satu ketika, satu masa nanti satu benda tu berlaku, dia akan kontrol semuanya. Dan ini yang dah hampir-hampir dekat berlaku. Dan apa-apa perkara sekarang ni yang kita fikir, dia orang logik kepada otak dia orang je tau. Tengok negara China memang tempat sejuk lah sekarang kan. Nak kata ke kawasan dia sejuk. Dia cuba nak buat matahari. Faham tak? Ya. Dia tengah mana sekarang? Dia tengah itu tahun lepas tu. Yang cuba buat matahari tu. Tak sampai berapa tu dia kena malapetaka tu. Banjir besar tu. Banyak besar dia ratakan masjid dia yang terdekat ni. Cuba nak buat benda-benda Allah punya kudrat, Allah punya yang dia cuba nak buat. Sangat-sangat tak tahulah macam nak cakap ya. Itulah benda-benda macam ni lah. Kita pula sekarang ni dalam negara kita bermacam-macam berlaku, pening kepala dengar. Tak tahu nak cakap. Okay. Setakat tu kita dapat sikit info-info lah kan. Kita nak tengok macam mana Nabi bergurau macam mana. Gurau dengan jenaka lain kan. Gurau dengan jenaka lain. Betul tak? Gurau macam mana? Tadi Rasulullah melarang melakukan kelakar yang menimbulkan ketawa terbahak-bahak. Ayat terakhir yang kita baca tadi kan. Okey, boleh sambung? Sambung. Okey, Imam Nawawi rahmatullahi alaih telah membuat penyesuaian hadis itu secara begini, bahawa membiasakan diri seseorang itu dengan kelakar yang berlebih-lebihan akan membuatkan hati menjadi keras atau menghalangi seseorang itu daripada mengingati Allah atau menyinggung perasaan seseorang Islam atau boleh menghinanya sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi amaran keras kiranya kan sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam yang boleh menghina sesama orang Islam lah kan. Hanyalah kemesraan yang bebas daripada gejala-gejala di atas yang hanya dimaksudkan untuk kemesraan dan keriangan dikatakan mustahab, iaitu dipuji dan dibenarkan sebagaimana riwayat daripada Abdullah bin Ibnu Haris radhiyallahu anhu bahawa beliau tidak melihat seorang yang lebih periang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malahan sifat periang sangat perlu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana pribadinya begitu mengagumkan sehingga kehebatannya sudah terasa selama sebulan perjalanan. Maka jikalaulah baginda tidak mengambil perhatian untuk senyum dan juga beramah mesra dengan keriangannya, maka sudah pastilah sukar orang ramai untuk berhubung dengan baginda dan jalan untuk mengambil manfaat daripadanya akan tertutup. Lebih lagi, akibat daripadanya, semua syekh dan orang yang bertakwa dan mulia yang akan muncul sehingga ke hari kiamat yang akan menuruti jejak langkahnya dengan setia dan teguh akan dengan sendirinya menjauhkan diri mereka daripada senyuman dan keriangan. Sikap mereka ini akan menimbulkan kesukaran untuk memperolehi berkat mereka oleh orang yang hadir. Semoga Allah mencucurkan rahmatnya dan berkatnya yang tidak terhingga ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mempusakai jalan-jalan kemudahan untuk umatnya. Jadi Ustazah banyak senyum-senyum lah Ustazah, barokah. Dia katakan ulama-ulama senyum ni barokahnya untuk yang hadir tu. Seorang telah memberitahu Sufyan ibnu Asyainiyah, seorang muhadis yang besar, bahawa jenaka itu suatu kebinasaan. Beliau menjawab bahawa ia merupakan sunnah tetapi hanya kepada mereka yang tahu masanya dan yang tahu membuat jenaka yang baik. Pemilik dua telinga.
Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين قال محمود قال أبو أسامة يعني يمازحه. pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya wahai pemilik dua telinga. Okey, catatan. Semua orang mempunyai dua telinga. Mestilah ada sesuatu yang istimewa yang menyebabkan beliau dipanggil demikian. Mungkin beliau mempunyai telinga yang besar ataupun beliau mempunyai daya pendengaran yang tajam sehingga dapat mendengar bunyi yang jauh. Kata-kata jenaka. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan, إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير فافعل النغير ما فعل النغير. bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan kami, kerap baginda mengeluarkan kata-kata berjenaka. Kebetulan daku mempunyai seorang saudara terlebih muda, adik. Baginda pernah berjenaka dengannya. Ya Aba Umair, ma fa'lun Nughair. Wahai Abu Umair, kemana perginya Mughairmu? Catatan. Penjelasan. Okey, catatan. Nughair adalah nama bagi sejenis burung. Ulama telah menafsirkannya sebagai lallak. Nama bagi burung yang sangat kecil. Al-Damari, pengarang kitab Hayatul Haiwan, menafsirkannya sebagai burung bulbul. Oh. Kak Mun, burung bulbul ini ke yang orang buat ubat luka semua tu? But itu but kan? But, bukan burung bulbul. Bukan Tak, but boleh but patah-patahkan kan? kaki dia, betul. Boleh patah-patahkan kaki dia. Kemudian Iya nanti ke? kaki dia cantum balik semula. Dia boleh patah-patah keliuk ke sendi-sendi dia tu, dia boleh patahkan, dia boleh betulkan balik kaki dia sendiri. Tak mati Masa saya kanak-kanak lagi memang nenek makan minyak but-but ni. Minyak but-but, burung but-but. Tak tahulah macam mana buat daripada apa ke, tak tahulah. Kita tak tahu. Memang tak tahulah, tapi minyak but-but tu sangat mujarab bagi dia orang. Okey. Imam Tirmizi berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kanak-kanak tersebut dengan nama samaran kunyah kerana dia sebelum ini telah memelihara seekor burung yang kemudian telah mati. Kematian burung kesayangannya ini menyebabkan dia duduk dengan perasaan subul. Dengan maksud untuk mengembirakannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berjenaka bertanya kepadanya apa yang telah terjadi dengan burung kesayangannya. Nughair. Setengah ulama telah mengeluarkan lebih daripada 100 masail daripada hadis ini dan telah menunjukkan lebih daripada 100 manfaat daripadanya. Semoga dapat daku berkorban demi jiwa mulia yang hanya dengan jenakanya yang satu ini. Lebih 100 masail diketengahkan daripadanya. Okey. Berjenaka bukan berdusta. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا فقال نعم غير أني لا أقول إلا حقا. para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuan juga berjenaka dengan kami. Ya, tetapi daku tidak berkata dusta, jawab baginda. Jenaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan, أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه وكان صلى الله عليه وسلم يحبه
وكان رجلا ذميما فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فأحتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال من هذا أرسلني فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أو قال أنت عند الله غال. Ada seorang penghuni hutan bernama Zahir bin Haram radhiyallahu anhu. Beliau selalu membawa keluaran hutan seperti sayur-sayuran dan sebagainya sebagai hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau ingin pula akan kembali ke tempatnya daripada Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberinya hadiah yang berupa barang-barangan bandar yang boleh dimakan. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Zahir adalah hutanku dan daku adalah bandarnya. Wajah Zahir agak bodoh, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai perhatian yang istimewa terhadapnya. Suatu ketika, Zahir radhiyallahu anhu sedang berdiri di suatu tempat menjual barang-barangannya. Secara senyap-senyap datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui arah belakangnya lalu menangkapnya dengan keadaan mana Zahir radhiyallahu anhu tidak dapat melihatnya. Maka Zahir radhiyallahu anhu pun berkata, "Siapa ini? Lepaskan aku." Tetapi apabila beliau dapat mengecam orang tersebut melalui ekor matanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara hati-hati beliau pun menekan belakangnya ke dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Siapakah yang mahu membeli hamba ini?" Wahai Rasulullah, kata radhiyallahu anhu, "Jikalau Tuan menjual saya, Tuan hanya akan dapat tawaran harga yang murah lantaran kecacatan yang ada pada saya." "Tidak," jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Pada sisi Allah, kamu tidak ada kecacatan, malahan kamu sangat berharga." Okey. Unta betina. Ustazah ada nak cakap apa-apa tak? Ada apalah? Menjelaskan dia benar. Unta betina. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, (248) Ustazah. Sekejap. Unta betina. Anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni hamiluka ala waladi naqatin faqala ya Rasulullah ma asna'u bi waladil ibil faqala sallallahu alaihi wasallam hal talidun naqatu illa an-nuq. Sesungguhnya terdapat seorang lelaki yang meminta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya ia dibawa menaiki kenderaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baiklah, aku akan membawa kamu menaiki unta betina." Lelaki itu pun berkata, "Ya Rasulullah, apa yang dapat aku lakukan dengan unta betina itu?" Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bukankah unta itu dilahirkan oleh unta betina juga?" Itulah awak dia. Jenaka lah kan. Jenaka. Orang tua tidak masuk syurga. Ini semuanya jenaka dia lah ini. Diriwayatkan daripada Hasan Basri radhiyallahu anhu bahawa seorang perempuan tua datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, Ya Rasulullah, ud'u Allah an yudkhilanil jannah. Faqala ya umma fulan, innal jannata la tadkhuluha ajuzun. Qala fawallat tabki. Faqala akhbiruha innaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun
Inna Allah Ta'ala yaqul inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaran uruban atraba. Ni ada dengar. Ini contoh selalu kita dengar kan. Selalu kita dengar. Dia Awak. kata orang tua. Mana ada orang tua dalam syurga? Semua dah muda. Okey, wahai Rasulullah, tolonglah doakan agar Allah memasukkan daku ke dalam syurga. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tua tidak boleh masuk syurga. Orang tua itu lantas berlalu dari situ dan mulalah menangis. Kemudian baginda bersabda, beritahulah perempuan tersebut bahawa dia tidak akan masuk syurga kerana umurnya yang telah tua. Tetapi Allah akan menjadikan semua wanita syurga anak dara. Penjelasan yang sepenuhnya. Okey, Kak Mun ada nak cerita? Nak top up? Tak ada, itulah saya kata tadi. Dalam syurga tu kan semua orang muda. Itulah Ada dia. ayat Quran lah, ada ayat Quran tu. Na ansha'nahunna insya'a kan. Ada Sesungguhnya saya kami ciptakan wanita-wanita penduduk syurga itu secara langsung, di mana kami jadikan mereka perawan-perawan. Faja'alnahunna abkaro. Kami jadikan mereka perawan-perawan anak dara yang penuh cinta, auruban, yang penuh cinta atroba. Cinta kepada suami masing-masing dan kekal. sebaya. Kecantikan muda tu kekal. Kekal, Itulah. tak lupa. Bila kita Anak baca dara, ayat ni, anak dara berpanjangan Kak. ya, surah Saya tak percaya. Percaya tak percaya? Tak percaya ke tak percaya? Jangan main-main. Mesti percaya walaupun ini benda ghaib, mesti kita percaya sebab kita luar daripada jangkauan kita, di mana di alam akhirat kita memang tak boleh jangka semua benda-benda tu kan. Ala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tak sangka, tak terlintas pun. Dengar, tak terlintas. Tak Didengar, terfikir. Tak terlintas, tak boleh fikir. Tak apa Kak Mun, kita akan rasa semua. Sakit lutut sekarang pun tak apalah, sakit belakang sekarang pun tak apalah, besok jadi Iyalah, kita mengharungi dunia sekarang kan. ujian. Lah. Itu aja. Okey, jom kita sambung. Penjelasan yang sepenuhnya. Berjenaka dan berkeadaan riang gembira dibenarkan dengan syarat ia menurut ketentuannya. Tetapi jikalau hasil jenaka dan gurauan itu boleh menimbulkan rasa sakit hati atau perasaan terluka ataupun berkemungkinan berlakunya pertelingkahan dan perbalahan, maka jenaka tersebut bukanlah lagi jenaka. Ini adalah suatu bentuk ejekan dan kelakar yang bertujuan untuk menghina orang lain. Ini adalah haram. Berfirman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kamu mengolok-olokkan kaum yang lain, kerana boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita yang lain, kerana boleh jadi wanita yang diolok-olokkan itu terlebih baik daripada wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Al-Hujurat ayat. Hujurat. Hujurat ayat 11. Ayat 11. Ustazah, yang inna ansha'nahunna insya'an faja'alnahunna abkaran urban atroba tu surah Al-Insan ke surah satu lagi Al-Mu'minun apa? Surah Al-Waqi'ah. Waqi'ah. 37. 35 sampai 37. Okey, dengan sebab itulah mengolok-olokkan, berkelakar, mengejek-ngejek dan sebagainya dihukum haram. Hanyalah jenaka, kelucuan, usik-mengusik, jenaka pintar, tikam balas yang menggeli hati, pintar lucu, permainan kata-kata dan pepatah semuanya dibenarkan asalkan bermaksud untuk mengembirakan dan meriangkan hati seseorang.
Hadis di atas menyatakan suatu kenyataan bahawa lelaki dan wanita tua tidak akan dimasukkan ke dalam syurga dengan keadaan diri mereka yang telah lanjut dan nyanyuk, iaitu pikun. Tetapi akan dimasukkan ke dalamnya sebagai jejaka muda dan wanita muda. Yang tu. Abkaran, urban, atrab, abkar. Abkar tu makna dara, dara. Dara, Dara. Bukan. Pikun nyanyuk. pikun nyanyuk. Nyanyuk. Okey. Bab ke-37. Ulasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kata-kata bersajak dan puitis. Catatan. Interesting. Sajak atau puisi adalah sebuah kata-kata indah dan berirama yang digubah secara sedar dan sengaja. Di dalam Al-Quran dinyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah penyair atau penyajak kerana tatkala orang-orang Arab jahiliah menuduhnya sebagai ahli sihir, penyair dan gila dan sebagainya, Al-Quran menolak segala tuhmahan ini dan dengan tegas menafikan semuanya dengan firman Allah seperti berikut. A'udzubillahi wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Dan kami tidak mengajarnya Muhammad bersyair dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Yasin ayat 69. Jadi apabila kita tersua dengan kata-kata yang berbentuk puisi di dalam sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat membuktikan bahawa kata-kata indah dan berirama begini lahir secara bebas dan tidak sengaja daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu, kata-kata ini tidaklah boleh dikelaskan sebagai puisi atau rangkapan sajak yang sebenar kerana untuk sajak yang berbentuk demikian memerlukan pengubahan dan pengolahan secara sedar dan dengan sengaja. Menurut penulis yang hina ini iaitu Syekh Muhammad Zakaria, ini juga merupakan mukjizat yang mencetuskan hakikat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah penyair. Kadangkala terkeluar secara spontan kata-kata indah berpuitis daripadanya. Dari itu, kita tidaklah mengakui bahawa jika benarlah baginda seorang penyair, sudah tentulah baginda akan mengubah sebuah sajak atau syair yang tinggi ketulinannya serta indah dan halus gubahannya. Kerana baginda tidak pula kekurangan bantuan untuk menghasilkannya. Namun Allah telah menjadikannya lebih besar daripada hanya menjadi seorang penyair. Banyaklah hadis yang diriwayatkan memberi pujian dan kutukan terhadap penyair. Setengahnya mengatakan baik dan sebagainya. Dan sebagainya mengatakan tidak baik. Yang sebenarnya ialah bahawa syair dan sajak itu pada hakikat dirinya sendiri tidak ada mempunyai kebaikan dan keburukan. Jikalau temannya baik, maka baiklah ia. Sebaliknya, jika temannya buruk dan jelek, maka sajak dan syair yang demikian adalah dilarang. Okey, perhatian. Dilaporkan daripada sebahagian besar ulama bahawa walaupun tema syair atau sajak itu baik, tetapi sebenarnya tidaklah elok sentiasa tenggelam di dalamnya sepanjang masa. Seorang bertanya Aisyah radhiyallahu anha, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca rangkapan-rangkapan syair? Jawab beliau, ya, kadangkala. Misalnya, baginda pernah mengungkap syair Abdullah Rawaha radhiyallahu anhu dan kadangkala syair-syair daripada lain-lain penyair. Misalnya syair Tarfa. ويأتيك بالأحبار ما لم تزود. Bermaksud, kadangkala orang yang tidak kamu bayar upahan membawa berita untukmu. Yakni, kadangkala untuk mengetahui sesuatu berita dari sesuatu tempat, seseorang mengupah seseorang lain membuat perjalanan ke tempat tersebut untuk menentukan kebenaran sesuatu berita atau kenyataan. Tetapi kadangkala terjadi bahawa seorang datang lalu membawa berbagai-bagai berita sedang dia di tempatnya sendiri tanpa apa-apa bayaran pun dibuat kepada perkhidmatan tersebut. Catatan,
Sebahagian ulama telah menegaskan bahawa di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan contoh baginda sendiri bahawa daku menceritakan kepadamu di tempat kamu sendiri tanpa apa-apa bayaran mengenai berita-berita syurga, neraka dan akhirat dan pada hari pengadilan, mengenai nabi-nabi terdahulu dan peristiwa-peristiwa akan datang. Namun, si kafir-kafir ini tidak mahu mengambil manfaat daripada perkara-perkara ini. Hadis ini menyebut dua orang penyair. Satu, Abdullah bin Rawaha, sahabat yang terkenal, menjadi Muslim sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syahid ketika di dalam peperangan Mu'tah di hadapan mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Tarfa. Tarfa ialah seorang penyair Arab yang terkenal sebelum kedatangan Islam. Di dalam buku sastra Sab'amul-Liqa. Ustazah betul kan? Betul kan? Betul tak? Sab'ul mu'alliqat. Sab'amul-Liqa. Mu'alliqat. Okey. Mu'alliqat ada tujuh yang digantung, maknanya syair-syair yang bernilai itu dia akan gantung di Kaabah. Tujuh syair yang tergantung, mana syair-syair yang indah lah digantung di Kaabah. Yang terpilih kan dia ada pesta pertandingan syair kan. Okey. Tujuh syair tergantung. Qasidah yang ya Ustazah? Sab'ul mu'allaqat. Sab'ul mu'allaqat. Sab'ul tu tujuh, mu'allaqat tu tergantung. Tujuh lah sebab. Okey. Kasidah yang kedua adalah daripada buah penanya. Tarfa tidak sempat hidup ketika zaman kemunculan Islam. Perhatian, kata-kata indah yang mempunyai hikmah daripada orang-orang bukan Islam dibenarkan untuk diungkapkan. Kata-kata pepatah yang tulen diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat pernyataan. Kata-kata pepatah yang tulen yang pernah diungkapkan oleh seorang penyair ialah kata-kata daripada Labid ibn Rabi'ah, yakni ala kulli syai'in ma khala Allah batilun. Awasilah, selain Allah, segala sesuatu daripada dunia ini adalah batil, itu binasa. Catatan, Labid radhiyallahu anhu adalah seorang penyair yang cemerlang. Selepas memeluk Islam, beliau telah berhenti menggarap syair. Pernah beliau berkata, Allah telah mengurniakan daku suatu gantian yang terlebih baik daripada syair. Beliau hidup lebih daripada 140 tahun. Syair diriwayatkan daripada Jundud bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa suatu ketika jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka terkena batu dan jarinya berlumuran darah. Pada ketika itu baginda membaca sebuah syair. Hal anti illa isba'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Engkau hanyalah sebatang jari yang berlumuran darah, tetapi darah yang keluar ini tidak membazir lantaran luka ini didapati di jalan Allah. Pastilah ia digantikan kelak. Catatan. Sebahagian ulama menyatakan bahawa peristiwa ini berlaku ketika di peperangan Uhud. Menurut yang lain, peristiwa ini berlaku lebih seawal sebelum hijrah. Syair memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meletakkan mimbar yang ada di dalam masjid untuk Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu agar tatkala beliau berdiri di atasnya, beliau membaca rangkap-rangkap syair memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau memberi jawapan yang tajam kepada orang-orang kafir yang telah mentohmoh dan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Baginda juga pernah bersabda di dalam syairnya, Allah Ta'ala juga membantu Hasan melalui Ruhul Kudus selagi beliau menolong agama Allah. Catatan. Jihad diisytiharkan pada setiap masa dengan berbagai cara dan ketentuan. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihad diisytiharkan dengan cara pedang sebagai usaha terakhir sekali kerana pemusuh-pemusuh Islam yang degil dan sukar dipujuk itu bukannya mahu lagi mendengar kepada hujah-hujah nyata, malahan kesemuanya mahu menghapuskan Islam sama sekali. Jihad adalah suatu istilah yang mempunyai maksud yang luas. Jihad bukan semata-mata bertujuan untuk membunuh, tetapi untuk maksud menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ini. Satu lagi bentuk jihad ialah secara lisan, dengan mana ungkapan-ungkapan dan ucapan-ucapan pemujian terhadap seseorang dibuat untuk memenangi ke atas musuh. Penjelasan seperlunya. Penegak-penegak agama Islam hendaklah mengambil perhatian dengan catatan di atas bahawa jihad tidaklah semata-mata diisytiharkan dengan pedang, tetapi dengan lain-lain cara. Usaha dan ikhtiar untuk meninggikan kalimat Allah dan meletakkannya di atas adalah juga merupakan jihad. Dengan ini juga usaha dan kerja keras dikehendaki di dalam bidang penulisan buku dan penyampaian sebagaimana di dalam peperangan bagi menolak segala dakwaan dan tuhmahan pemusuh-pemusuh Islam yang mahu merendah-rendahkannya. Orang-orang yang berilmu dan intelek di kalangan manusia ini sering membaca buku-buku, makalah-makalah dan karya-karya sangat sedih. Sangat sedih dan terpukul hatinya apabila tersua dengan dakwaan-dakwaan bodoh dan maksud-maksud yang aneh yang ditohmuhkan oleh pemusuh-pemusuh Islam terhadapnya. Mereka juga perlu diperjelaskan dengan ketulinan dan kebenaran pengajaran Islam. Maka dengan ini, usaha membekali pencari-pencari kebenaran ini dengan segala sesuatu untuk jalan petunjuk merupakan jihad. Hasan sering memberi ungkapan-ungkapan balasan terhadap orang-orang kafir di atas mimbar di dalam masjid Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa syair-syair ini memberikan luka yang sangat dalam kepada orang-orang jahiliah lebih hebat daripada anak panah. Maka dengan ini, semua jenis pejuang dikehendaki mempertahankan dan berkhidmat untuk Islam. Mereka yang sibuk menjawab terhadap tuhmahan-tuhmahan Yahudi dan Kristian juga berkhidmat dan berjuang untuk Islam. Al-Bara bin Azib meriwayatkan bahawa seorang lelaki telah bertanya kepadanya, "Mengapakah kamu meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Beliau menjawab, "Tidak, demi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mundur. Akan tetapi pasukan barisan hadapan telah kucar-kacir, dihalang oleh suku Hazawin dengan hajaran anak panah. Pada masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas baghalnya di mana Sufyan bin Abu Talib memegang tali kendalinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersyair, أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. Aku Nabi, bukannya pendusta. Aku adalah anak Abdul Muttalib. Anas bin Malik berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memasuki Mekah untuk menunaikan haji qada dan Abu Rawahah sedang berjalan di hadapannya dengan menuturkan syair. خلوا بني الكفار عن سبيلي اليوم نضربكم على تنزيلي ويذهل الخليل عن خليله ضربا يزيل الهام عن مقيله. Biarlah kaum kafir menempuh jalannya. Hari ini kami binasakan kamu sekalian sesuai dengan Al-Quran. Kebinasaan yang memisahkan kepala dari badan dan melupakan orang kepada kekasihnya.
Mendengarkan syair tersebut, Umar pun berkata, "Wahai Abu Rawaha, kamu membaca syair sebegitu sedangkan kamu berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di tanah haram. Di tanah haram dilarang menumpahkan darah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menegah Umar, "Wahai Umar, biarkanlah ia. Kalimah-kalimah syairnya itu lebih cepat mengesani hati dari larian anak panah." Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu meriwayatkan, جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم. "Aku telah menghadiri majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 100 kali. Di dalam majlis-majlis tersebut, para sahabat saling mengundangkan syair dan saling membicarakan peristiwa-peristiwa semasa jahiliah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berdiam diri sahaja dan kadang-kadang tersenyum kepada mereka." Maksudnya dia tak larang lah kan. Yalah bersyair dia. Tapi dia orang memang gemar bersyair tau kan. Dia dulu kan. Sampai Ya, sekarang kan. zaman Wedding dia jahiliyah. orang pun ada persembahan syair tau. Zaman Wedding. jahiliyah lah yang ni, sebab itu Al-Quran diturunkan dalam bahasa ni untuk melawan mereka kata syair mereka ni Bagus. bagus lah apalah kan. Jadi datang Al-Quran dengan bahasa Al-Quran itu mengalahkan syair mereka. Bahasa dah Al-Quran tu lagi halus ni Ustaz ya. Syair dulu ni syair Arab ni dia suka suka puji perempuan, suka apa ni? Suka celah kumpulan suka apa ni? Celah kabilah ni dia gunakan untuk tu kan. Untuk mencela kabilah tu kabilah ni. Jadi itu yang Nabi tegar. Tapi Nabi ada penyair dia itu Hasan bin Sabit tadi tu. Penyair Nabi lah tu. Tapi Nabi dia banyak gunakan bahasa-bahasa istilah yang yalah kalau kita tengok istilah tu berat lah kan. Sindiran-sindiran dia tu kepada tajam sikit lah kan. Tengok lah pada dia punya kata-kata dia, gurau senda dia semua kan. Dia lawan dengan hadis lah. Allah ni kan kepada dia hadis kan. Allah ilhamkan kepada dia makna hadis tu. Makna bahasa tu bahasa Allah lah. Tapi orang Arab memang suka bersyair ni, berkasidah ni kan Ustaz lah. Kasidah kan memang asal dia orang kan. Kasidah berzanji tu pun kan. Memang dari asal-asal usul dia tu. Tu gini setakat itu aja lah kan Ustaz ya. Besok kita sambung lah insyaAllah Nabi bercerita pasal waktu malam. Apa yang dia cerita pada waktu malam. Kita apa pasal malam kita kena tengok. Okay, insyaAllah. Jadi kita dibenarkan berjenaka dan juga melawat, tapi tak bolehlah dengan menyindir kan. Menyindir lah kan. Inti, menghina. Ibarat pun tak boleh. Dia berjenaka tak kira kan dengan kanak-kanak. Orang tua. Tapi kena ada hak dia lah. Had dia lah. Dengan orang tua macam mana? Orang tua perempuan kan. Mana dengan orang perempuan pun boleh berjenaka tapi kena ada batas-batas dia lah. Dia kena jaga. Tak boleh nak sebut yang mengaibkan dan memalukan orang tu lah. Yang kita kadang-kadang memang macam menggelikan hati. Orang pun mulalah ketawa tapi satu benda yang mengaib kan. Tapi kadang-kadang yang punya diri tak sedar pula diri dia aib kan. Ada juga macam lah. Dia tak sedar diri dia diaibkan pun ada juga. Macam Allahu Akbar. Kita setakat ni dia hari ni. Terima kasih lah pada Fadilah. Faiza membaca. InsyaAllah. Kita sambung. Saya nak tutup malam. Okey. Kepada yang mengikuti senaman esok ya.
cikgu tadi hantar mesej dia minta tolong datang awal sebab sekarang ni waktu asar ialah 4 suku. 4 suku. So besok kita ada latihan muhabban. Kalau Inti Salimah ada latihan muhabban kan pukul 3.45 sampai pukul 4 kita kena berhenti. Kita benda berhenti macam mana pun saya akan berhentikan. Lepas tu terus nak pergi ambil uduk ke apa kita naik semayang. Pukul 5 kena buat exercise. Dan diminta semua kalau dapat yang mana ada BP meter reading tu buat ambil besok pagi. Dan rekod saja nanti beritahu. Nak catatkan dulu dalam laporan. Besok tak payah pakai baju senaman kan? Tak payah, tak payah. Nak pakai pun tak payah, besok tak payah lah. Lepas tu Nak bebas lah. pakai hari ni lah. Nak pakai Nak hari pakai 17 bulan. 17. Jadi semua ambil BP dari rumah baguslah dia katakan. Jadi pada 17 bulan tu nanti dia akan ada buat sikit apa assessment sikit lah kan. Itu je lah. Lepas tu kita beri ucapan terima kasih semua. Kemudian dia akan bagi sijil dan kita sambut hari jadi dia lah Ustaz lah. Hari jadi dia 16 bulan. Kita buat surprise sikit hari jadi dia. 16 bulan hari merdeka, hari Malaysia. Hari Malaysia. Oh itu cuti ya? Kita cuti 16 itu cuti. tapi jatuh hari Sabtu. 17 hari Ahad. So tak ada apalah. So, cepat mungkin sebab ada orang kata ada orang kahwin semua. So, sahabat kita yang dari Thailand akan balik dijangka pukul 2 pagi. Hari apa? Hari 17 tu, hari 16 tu. 17 lah kira jugalah tu dah masuk 17 lah pukul 2 pagi orang sampai ke Al-Um kata. Saya kata tak apalah, tak perlu nak buat apa-apa pun. Dalam pukul 9 sampai okey lah. Ya. Okey, apa-apa pun kita tak boleh ubah lagi dah. Saya dah booking dah. Dewan. InsyaAllah ya Ustaz lah. Dan semua sahabat-sahabat kita. Okey. InsyaAllah nanti saya akan tulis dalam WhatsApp. Terima kasih. Nak baca doa ke apa ke? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah. Allahumma inna nas'aluka minal khair kullihi ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Wa nas'aluka minal khair ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammadun. Wa nasta'izuka mimma ista'azaka minhu abduka wa rasuluka Muhammad. Wa nas'aluka ma qadaita lana min amrin an taj'ala 'aqibatahu rasyada. Ya Allah, sungguhnya kami memohon kepadamu daripada segala kebaikan yang segera dan yang akan datang. Yang kami tahu mengenainya dan yang kami tidak tahu mengenainya. Dan kami berlindung kepadamu daripada segala kejahatan yang segera yang akan datang. Dan yang kami tahu mengenainya dan yang kami tidak tahu mengenainya. Dan kami memohon kepadamu ya Allah syurga dan apa jua yang mendekatkan kepada syurga daripada perkataan atau amalan. Dan kami berlindung denganmu kepadamu daripada neraka dan apa jua yang mendekatkan kepada neraka daripada perkataan dan amalan. Dan kami memohon kepadamu ya Allah kebaikan-kebaikan yang telah diminta kepadamu oleh hamba-hambamu Rasulmu Muhammad SAW. Dan kami meminta berlindung kepadamu daripada perkara yang telah diminta berlindung kepadamu daripada hambamu Rasul Muhammad SAW. Dan kami mohon kepadamu supaya Engkau jadikan ya Allah setiap perkara yang Engkau putuskan untuk kami berkesudahan dengan betul. Engkau jadikanlah setiap perkara yang Engkau putuskan untuk kami berkesudahan dengan betul. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah kita jumpa besok pagi.